Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peguam Muhyiddin Yassin, Rosli Dahlan, lawan balik. Dia cabar SPRM atas tindakan SPRM terhadap dia. Rosli telah failkan satu surat sumpah ataupun affidavit setebal 44 muka surat. Banyak hujah yang Rosli telah timbulkan, tapi very technical. So mungkin mereka yang tidak mempelajari undang-undang ataupun bukan dari bidang undang-undang, bukan from the law punya field, mungkin mereka sukar nak faham atau nak follow hujah-hujah. Tapi biar saya bangkitkan dua dari hujah yang simple, yang mudah kita faham untuk memberi gambaran apa dia strategi Rosli, apa dia hujah Rosli untuk nak menafikan tindakan SPRM terhadap dia. Iaitu menafikan yang ini satu tindakan yang wajar atau tindakan yang betul, tetapi satu tindakan malah fide ataupun tindakan niat tidak baik terhadap dia. Satu perkara, Rosli telah membangkitkan bahawasanya tindakan SPRM ni memberi gambaran bahawasanya Rosli, iaitu Peguam Muhyiddin, telah melakukan satu jenayah atau satu kesalahan. Tapi yang sebenarnya perkara ni tidak berkait dengan Rosli. Mereka serbu atau raid pejabat Rosli kerana nak mendapatkan dokumen-dokumen yang terlindung dan sulit. Ini dokumen berkait dengan kes anak guam ataupun kes klien seorang lawyer. Jadi seorang lawyer atau seorang peguam perlu melindung dan memeliharakan, merahsiakan apa-apa dokumen berkait dengan kes. Dia tak boleh dedah. Walaupun mungkin dia tahu cerita sebenar, tapi dia tak boleh dedah cerita sebenar sebab kerja lawyer ialah defend, mempertahankan anak guam klien tersebut dan rahsia tentang kes tu tak boleh didedahkan. Jadi SPRM serbu atau raid pejabat Rosli kerana nak mendapatkan dokumen berkait dengan kes anak guam dia, iaitu Muhyiddin Yassin. Tapi Rosli tak boleh beri mereka ambil sebab kes ni di bawah maknanya Rosli sebagai lawyer kepada peguam kepada Muhyiddin Yassin kena rahsiakan, kena pelihara dokumen-dokumen dan apa-apa maklumat yang sulit kerana ini akan menjadi defense tentang kes Muhyiddin. So sekarang ni apabila Rosli tak benar dokumen-dokumen tu dirampas ataupun diambil keluar dari pejabat, maka SPRM pun mengambil tindakan terhadap dia dan memberi gambaran yang sasaran SPRM ni menyerbu atau raid pejabat Rosli ni, sasaran dia ialah Rosli. Bahawasanya Rosli telah melakukan kesalahan. Tapi sasaran mereka yang sebenar ialah Muhyiddin. Dan mereka nak rampas dokumen berkait dengan kes Muhyiddin dari pejabat Rosli. Sebab mereka buat ni ialah kerana Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berkata yang Muhyiddin telah curi 600 bilion duit rakyat dalam masa lockdown 6 bulan dalam tahun 2020. 6 months lockdown, 600 bilion telah disakau. Akhirnya jumlah itu diturunkan banyak kali kepada 520 bilion, kepada 97 bilion, turun, akhirnya tinggal 300 juta sahaja. Dan apabila kes tu dibawa ke mahkamah,
hakim tendang kes tu keluar kerana tidak ada bukti, tidak ada kaitan langsung dengan Muhyiddin. So sekarang ni, dia orang ni desperate. Malulah Anwar Ibrahim tuduh 600 bilion, akhirnya charge 300 juta sahaja. Dan itu pun kes ditendang keluar. Hakim kata fitnah, tak ada bukti. So mereka ni desperate. Mereka terdesak sangat nak adakan bukti supaya dia orang boleh bawa kes ni balik. Sebab dia orang duk rayu kes ni dan kes ni akan didengar bulan Februari. Pihak pendakwa, mereka rayu keputusan hakim bahawasanya kes ni ditendang keluar atas sebab tidak ada bukti. Mereka nak tunjukkan ada bukti. Jadi salahlah hakim tu tendang kes ni keluar sebab pihak pendakwa sudah kata bukti tu akan timbul. Kemudian kita akan cari bukti itu dan semasa perbicaraan kita akan tunjukkan bukti. Sekarang tak adalah, tapi masa bicara besok akan tunjuk bukti. So sekarang ni bulan Februari tak lama lagi, mereka desperate, terdesak nak tunjukkan bukti supaya boleh suruh mahkamah rayuan ni overturn, tolak keputusan mahkamah atau hakim sebelum ni. So sebab itu dia orang serbu pejabat Rosli tapi tak dapat nak rampas dokumen. So isu dia sekarang ni satu boleh dikatakan alasan serbu pejabat Rosli kerana Rosli telah lakukan kesalahan. Dia yang sedang disiasat. Kononnya yang melakukan jenayah ialah peguam kepada Muhyiddin dan mereka serbu pejabat peguam Muhyiddin kerana nak mendapatkan bukti. Tapi bukti yang diorang cuba nak rampas bukan berkait dengan kes Rosli, tapi berkait dengan kes Muhyiddin. Tak kena-mengena dengan Rosli punya jenayah. So nampak sangat yang diorang guna alasan untuk nak masuk pejabat Rosli, rampas dokumen berkait dengan kes Muhyiddin sebab mereka nak tunjuk kepada hakim atau kepada mahkamah bulan Februari supaya mereka boleh dapat mahkamah rayuan ni membuat keputusan bahawasanya betul ada kes terhadap Muhyiddin dan judge ataupun hakim sebelum ni salah dalam keputusan menolak kes ni. Itu yang dia nak buat. So, bila Rosli tentang tindakan mereka, mereka pula nak kenakan Rosli. So, apa yang berlaku tu, ini yang kes, hujah yang kedua ni, yang very interesting ni. Satu pegawai SPRM bernama Nurul Fitriah binti Ghazali, dia telah membuat report terhadap Rosli. Yang membuat report ialah pegawai SPRM, yang terima report juga pegawai SPRM. Jadi ini pun sudah langgar dikatakan kesalahan Seksyen 29/1 Akta SPRM. Ini pun sudah tak betul, melanggar Akta SPRM. Dia macam ni lah. Katalah Menteri Kewangan Anwar Ibrahim memohon kelulusan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk belanja 1 bilion untuk satu projek tertentu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim melulus permohonan dari Menteri Kewangan Anwar Ibrahim untuk peruntukan 1 bilion. Maka Menteri Kewangan Anwar Ibrahim telah membelanja 1 bilion dan oleh kerana telah mendapat kelulusan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim, maka Menteri Kewangan Anwar Ibrahim tidak melakukan apa-apa jenayah. So, cuba bayang. So, ini pegawai SPRM Nurul Fitriah binti Ghazali telah membuat laporan. Pegawai yang terima laporan ialah Nurul Fitriah binti Ghazali. Selepas laporan dibuat, pengadu Nurul Fitriah telah disuruh baca balik report tersebut dan beritahu kepada pegawai SPRM yang menerima report
Nurul Fitriah? Adakah Nurul Fitriah setuju dengan apa yang dicatat? Maka pegawai SPRM Nurul Fitriah jawab kepada pegawai SPRM Nurul Fitriah bahawasanya dia puas hati dengan kandungan report, dan pegawai SPRM Nurul Fitriah yang terima report telah suruh Nurul Fitriah yang membuat report tanda tangani report sebagai tanda dia puas hati dan dia sahkan report ni betul dan benar. So, apabila masuk mahkamah, Nurul Fitriah telah ditanya, betul ke awak buat report? Dia kata, betul. Saya yang buat report. Maka Nurul Fitriah disuruh turun dan pegawai SPRM Nurul Fitriah yang terima report dipanggil untuk memberi kenyataan, dan Nurul Fitriah berkata, betul, dia telah terima report dari Nurul Fitriah dan report tu disiasat dan didapati betul dan benar. Boleh bayang tak? Ini court ke ataupun court jester? Sebab ni, nampak ni macam sirkus. Jadi samalah. Macam kes Menteri Kewangan belanja 1 bilion sebab telah dapat kelulusan dari Perdana Menteri. Dan Menteri Kewangan, Anwar Ibrahim, tidak melakukan kesalahan oleh kerana Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah memberi kebenaran untuk belanja 1 bilion. So inilah, saya beri 2 contoh tadilah. Satu tentang rate tu, tujuan rate, matlamat rate tu, iaitu ada udang sebalik batu. Dan sasaran dia yang sebenar ialah nak kenakan Muhyiddin sebab hakim tolak kes Muhyiddin. Yang kedua tu, orang yang buat report tu dan orang yang terima report tu, orang yang sama, dan pengesahan tentang orang yang buat report telah dibuat oleh orang yang terima report, dan yang sahkan membuat report dan yang sahkan terima report, kedua-dua orang yang sama. So bayanglah what is going on in Malaysia punya judicial system, dan inilah yang sedang berlaku. Ada banyak lagi 44 muka surat, tapi teknikal lah. Mungkin kalau orang ni dari bidang undang-undang mereka faham lah, tapi kalau orang biasa, terutama sekali kalau penyokong-penyokong Pakatan Harapan yang boleh dianggap sebagai mentally deficient, mungkin dia orang susah nak faham lah. Jadi kalau saya baca sampai 44 muka surat 2 jam tak habis, dia orang mungkin lepas ni blur lah. So itulah the latest lah atas kes Rosli Dahlan, iaitu Peguam Muhyiddin Yassin yang sedang dimangsakan oleh pegawai-pegawai SPRM kerana nak membantu Anwar menutup kemaluan dia, sebab sekarang dia malu besar. Malu besar dan big embarrassment ataupun kemaluan sangat besar kerana kes ni telah nampak macam satu kes sirkus. Assalamualaikum. Salam sejahtera.